Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, cikgu harap awak dah bersedia untuk mulakan pelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum kita pergi kepada tajuk pelajaran kita, cikgu nak awak tengok gambar-gambar yang ada di slide ni. Okey, awak tengok apa kaitan gambar-gambar ni dengan tajuk yang akan kita belajar pada hari ini. Ya, gambar-gambar ini ialah gambar yang menunjukkan kesan-kesan kekurangan air ataupun krisis air. Gambar pertama ialah kawasan tanah yang kering akibat kekurangan air. Gambar kedua ialah orang beratur untuk mendapatkan air akibat masalah air. Gambar ketiga ialah hidupan air yang mati, mungkin disebabkan oleh air yang tercemar. Dan keempat ialah penyakit-penyakit bawaan air. Okey, kita tengok apa kaitan gambar-gambar ni dengan tajuk pelajaran kita. Okey, tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah sumber air, iaitu tajuk kita sambung daripada tajuk pelajaran kita minggu lepas. Okey, jadi gambar-gambar tadi ni berkaitan dengan air lah. Jadi kita tengok apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, pada akhir pengajaran dan pembelajaran hari ini, cikgu akan pastikan awak pertama akan dapat membincangkan kesan krisis air di Malaysia. Minggu lepas kita dah belajar krisis air ataupun masalah air yang dialami oleh Malaysia. Dan hari ini kita nak tengok apa kesan dia bila kita alami masalah air tu. Dan yang kedua, awak dapat menerangkan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan krisis air. Bila dah ada kesan, jadi kena carilah langkah-langkah untuk mengatasi. Okey, kita tengok apa itu kesan akibat daripada krisis air di Malaysia ataupun kesan akibat daripada masalah kekurangan air di Malaysia. Okey, pertama, kesan dia ialah kekurangan bekalan air bersih. Yang kedua, kesannya ke atas tanah. Yang ketiga, kepupusan flora dan fauna. Dan yang keempat, kemudaratan kepada manusia. Okey, kita tengok dengan lebih detail lagi kesan krisis air ataupun masalah air ni. Macam cikgu kata tadi, yang pertama dia ialah kekurangan bekalan air bersih. Okey, kekurangan bekalan air, bila berlakunya kekurangan bekalan air bersih, maksud dia kita penggunaan air ni terpaksa dicatu. Maksud dia, apa maksud dicatu? Maksud dicatu ni maksud dia dihadkan penggunaannya. Macam hari ni awak buka paip, bila-bila awak buka pun air paip awak sentiasa ada kan. Tapi bila dicatu, penggunaan air ni disekat. Contoh dia kawasan Pekan Bidung boleh akan ada air, disalurkan air daripada pukul 8 pagi sampai pukul 10. Lepas tu tak ada air dah kat rumah awak. Pergi dekat Sungai Lalang. Sungai Lalang daripada pukul 10 sampai pukul 12. Macam tu. Maksud dia penggunaan air ni disekat mengikut waktu-waktu lah sebab bekalan air bersih kurang. Jadi bila berlakunya kekurangan air bersih ni akan menjadi masalah lah kat kita, betul tak? Sebab air ni merupakan keperluan asas. Kita nak minum, nak makan, nak mandi, kan? Semua perlukan air. Kalau tak ada, dia akan menjadi masalah, menyukarkan kegiatan harian kita. Okey, yang kedua ialah kesan ke atas tanah. Kesan ke atas tanah. Okey, krisis air akan menyebabkan tanah menjadi kering kontang macam ni. Tanah jadi kering, merekah macam ni kan. Ni berlaku bila musim kemarau yang panjang. Kemarau ni maksud dia hujan tak turun lah. Dalam tempoh sebulan tu hujan sikit sangat. Jadi sumber air di kawasan-kawasan pertanian ni kurang. Jadi tanah akan jadi merekah. Ni contoh tanah sawah. Sepatutnya tanah sawah bukan macam ni lah. Tanah sawah biasanya berlumpur kan. Tapi macam ni maksud dia kita tak boleh nak tanam padi. Tanah kering macam ni macam mana nak tanam padi? Kalau tanam pun padi akan mati.
Okey, seterusnya ialah kepupusan flora dan fauna. Apa maksud pupus? Pupus ni maksud dia flora dan fauna semakin kurang. Maksud dia tak membiak. Bila tak membiak, lama-lama akan pupus lah. Pupus ni mati, tak ada langsung spesies. Kalau ikan tu asyik mati je, dia tak boleh membiak disebabkan oleh pencemaran air. Dia tak boleh membiak, lama-lama ikan pupus, tak ada ikan dalam sungai kita. Pokok pun macam tu juga. Kalau asyik mati, dia tak boleh nak membiak, lama-lama pokok tak ada lah tanaman kan. Okey, yang keempat ialah kemudaratan kepada manusia. Mudarat ni maksud dia mendatangkan kesan negatif kepada manusia. Disebabkan oleh kekurangan air bersih. Bila tak ada air bersih, macam mana kita nak minum? Tak minum air, jadi macam mana? Boleh demam, sakit kepala apa semua kan? Ataupun minum terpaksa guna air kotor, air yang tidak diproses. Jadi bila nak masak nasi semua ada bakteria apa semua masuk, lama-lama dan mendatangkan penyakit. Okey, tengok apa contoh penyakit yang biasa dibawa oleh air. Taun, demam kepialu dan juga leptospirosis. Ini adalah penyakit-penyakit bawaan air yang disebabkan oleh kekurangan bekalan air bersih. Okey, tadi itu tadi kesan kan krisis air. Kemudian hari ini kita tengok pula, seterusnya kita tengok pula langkah-langkah macam mana kita nak kurangkan kesan tadi. Tadi ada 4 kesan disebabkan oleh krisis air. Hari ini sekarang kita nak tengok langkah-langkah. Ada 5 langkah. Langkah pertama, pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan tadahan hujan. Langkah kedua ialah penguatkuasaan undang-undang. Langkah ketiga, rawatan air kumbahan. Yang keempat, meneroka air bawah tanah. Dan kelima, kempen kesedaran terhadap alam sekitar. Okey, kita pergi lebih detail apa yang dimaksudkan dengan 5 langkah tadi. Okey, pertama, pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan tadahan hujan. Okey, pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan tadahan bermaksud kita jaga kawasan tadahan. Di mana kawasan tadahan? Kawasan tadahan ialah kawasan hutan, kawasan yang berbukit, kawasan tanah tinggi. Jadi kawasan tanah tinggi ataupun bukit ni menjadi kawasan tadahan air ataupun tempat simpan air. Jadi tempat simpan air ni kita kena pelihara dan pemulihara. Apa dia maksud dia? Maksud dia kita kena jaga. Kalau kita boleh tebang pokok di kawasan tadahan hujan ni ikut suka hati kita, kita tak boleh rosakkan tumbuh-tumbuhan yang ada di situ. Kalau berlaku pembalakan, nak ambil kayu balak apa semua tu, mesti ada tanaman semula. Maksud dia pokok balak yang kita tebang tu kita kena tanam semula untuk memastikan kawasan tadahan hujan ni kekal. Sebab kalau tak ada kawasan hutan, kawasan tadahan hujan, maksud dia sumber air kita akan berkurangan. Okey, yang kedua ialah penguatkuasaan undang-undang. Apa maksud penguatkuasaan undang-undang? Maksud dia kita gubal, kita bentuk, kita buat satu undang-undang untuk menjaga alam sekitar. Maksud dia undang-undang ni contoh dia kita denda orang yang buang sampah. Denda ada peraturan dia, kalau buang sampah jenis-jenis sampah macam ni berapa denda dia. Kalau salah kena masuk penjara macam itulah. Akan ada satu badan yang akan mengawal undang-undang ni untuk memastikan kebersihan alam sekitar kita sentiasa terjaga. Okey, seterusnya yang ketiga ialah rawatan air kumbahan. Apa dia air kumbahan? Air kumbahan ialah air yang telah kita guna. Contoh dia untuk mandi, basuh baju. Macam tu air kumbahan. Air kumbahan yang kita guna di rumah kita tu dia biasanya akan dialirkan masuk ke dalam loji. Masuk dalam loji takungan air. Di sini air dalam loji ini akan diproses oleh
akan diproseslah syarikat yang bertanggungjawab untuk menyelenggara sistem rawatan air kumbuhan ni biasa dikenali sebagai Indah Water Consortium. Biasa dengar kan? Okey, jadi Indah Water Consortium ni akan proses dan rawat dan serta menyelenggara loji-loji air kumbahan ni tadi. Macam mana dia buat? Okey, jadi bahan-bahan pepejal dan cecair biasanya akan diasingkan. Kemudian air loji ni akan dirawat, ditapis, barulah dilepaskan ke dalam sungai. Dari sungai tu pula barulah dimasukkan ke dalam empangan, dibersihkan guna ubat bubur klorin apa semua, barulah disalurkan ke rumah kita. Okey, yang keempat, meneroka air bawah tanah. Okey, apa maksud dia meneroka air bawah tanah? Minggu lepas kita dah belajar kita ada dua sumber air. Yang pertama ialah air permukaan dan kedua air bawah tanah. Macam cikgu bagi tahu di Malaysia ni kita banyak guna air permukaan, iaitu air sungai dan air tasik sebagai sumber air domestik negara kita. Ni kita guna hari-hari sekarang ni. Tapi bila berlakunya krisis air ataupun masalah air yang tidak cukup, kita boleh guna ataupun teroka air bawah tanah. Contoh awak tengok dalam gambar ni, ini adalah pam air. Pam air di mana dia korek macam perigi, kemudian dibubuh pam air tu naik masuk dalam tangki ni, barulah dialirkan ke dalam paip. Jadi air ni air semula jadilah daripada bawah tanah. Di Malaysia ni kita masih banyak air bawah tanah kita. Tengok dianggarkan di Malaysia mampu diserap sebanyak 6 bilion meter padu setahun air bawah tanah kita. Sebab kita kurang guna, hanya 3% je kita guna air bawah tanah, jadi masih banyak air yang tersimpan. Okey, yang kelima ialah kempen kesedaran terhadap alam sekitar. Apa dia kempen? Kempen ni contoh macam iklan lah. Awak bisa tengok iklan kan dalam TV, dalam internet, dalam surat khabar, dalam majalah, di papan-papan tanda jalan. Itu ialah iklan. Maksud iklan tu bukanlah iklan ubat gigi ke iklan sabun, iklan tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Jadi iklan ni akan mendidiklah masyarakat dan orang awam untuk memberi mereka kesedaran betapa pentingnya alam sekitar. Sama juga di sekolah. Pihak sekolah pun berperanan menerap nilai-nilai murni kepada murid-murid tentang pentingnya menjaga alam sekitar. Okey, itu tadi 5 langkah-langkah mengatasi masalah krisis air. Okey, jadi 2 sajalah hari ini kita fokuskan. Pertama, kesan krisis air. Yang kedua, langkah-langkah mengatasi kesan krisis air ni. Okey, kita pergi kepada latihan. Okey, tengok latihan pertama kita. Kita akan jawab dalam ni lah. Kita akan bincang jawapan dalam slide ni. Kemudian awak akan buat awak akan edit lah, hantar kat cikgu. Awak buat dalam telefon, edit dan hantar dekat cikgu. Tak payah tulis dalam buku. Okey, pertama, padankan jawapan dengan kesan krisis air yang betul. Okey, kita tengok soalan. Bekalan makanan penduduk akan terjejas. Okey, bila keadaan ni berlaku? Keadaan ni berlaku bila tanah menjadi kering kontang. Ataupun tanah merekah dan tidak subur. Dua-dua jawapan ni boleh digunakan. Okey, 1, bila tanah merekah dan tidak subur, maksud dia bekalan makanan penduduk akan terjejas dah sebab pertanian tidak dapat dijalankan. Kedua, hidupan akuatik mati. Ekosistem tidak seimbang. Okey, ini berlaku bila kepupusan flora dan fauna. Bila flora dan fauna tak ada, jadi hidupan akuatik mati, ekosistem menjadi tidak seimbang. Ketiga ialah catuan air. Bila kita nak catu air? Bila bekalan air berkurangan. Bekalan sumber air tak ada, kena catulah air. Guna seorang sikit. Okey, keempat, pertanian merosot. Bila pertanian merosot? Bila tanah menjadi kering kontang.
Bila tanah kering, kita tak boleh nak tanam pokok sebab tak ada sumber air. Sebab pokok nak hidup perlukan air dan cahaya matahari. Dia ada cahaya matahari saja, air tak ada. Jadi pertanian akan merosot. Dan yang kelima, penyakit taun, demam kepialu dan leptospirosis. Kerana ni berlaku kemudaratan kepada manusia. Okey, ini 5 jawapan. Nanti awak tulis jawapan ni dalam kotak yang disediakan. Okey, seterusnya. Latihan seterusnya ialah kelaskan kesan krisis air mengikut kumpulan yang betul. Okey, dia bagi kat kita 2 kumpulan. 1 dan kumpulan 2. 1 masyarakat, yang kedua alam sekitar. Jadi kita tengok jawapan kita kelaskan mengikut kumpulan yang betul. Peningkatan kadar kebuluran biasanya berlaku di kalangan masyarakat. Berlaku ketidakseimbangan alam sekitar dan ekonomi. Ketidakseimbangan alam sekitar dan ekonomi, ya. Alam sekitar. Yang ketiga, sumber semula jadi semakin berkurangan. Ni sumber semula jadi berkaitan dengan alam sekitar. Yang keempat, peningkatan kadar kemiskinan. Ini masyarakat. Okey, yang kelima, kemerosotan alam sekitar. Merosak alam sekitar lah. Yang keenam, wujud pelbagai masalah sosial dalam masyarakat. Okey, ni 6. Okey, dapat sampai situ? Okey, ada lagi satu soalan. Okey, ini latihan bentuk ulang kaji lah. Minggu lepas kita dah belajar tajuk-tajuk ni. Sambung sikit hari ni, ya. Okey, pertama, jenis sumber air di Malaysia. Okey, cikgu dah bagi tahu jenis sumber air di Malaysia ada 2. Okey, 1, 2. Yang apa? Okey, betul. Yang pertama ialah air permukaan. Cikgu tulis macam ni saja, huruf awal je. Air permukaan. Yang kedua, air bawah tanah. Ini 2 sumber air yang ada di Malaysia. Okey, air permukaan. Apa contoh air permukaan? Ya, betul. Air sungai dan juga air tasik. Okey, soalan kedua. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul tentang jenis sumber air di Malaysia. Okey, tengok soalan pertama. Ialah air yang didapati di permukaan daratan. Kita kenali sebagai air permukaan. Yang kedua ialah proses air hujan yang jatuh di permukaan daratan tetapi tidak menyerap ke dalam tanah. Okey, proses hidrologi ni kita panggil sebagai intersepsi. Proses air yang tidak diserap dalam tanah yang terkumpul di permukaan. Ketiga, proses air di daratan yang menyerap ke dalam tanah. Okey, proses hidrologi ni pula kita panggil interfiltrasi. Air hujan akan mengalir di permukaan bumi sebagai air permukaan yang akan sampai ke sistem saliran seperti sungai, tasik dan juga empangan. Air sungai tadi ni, air permukaan air tadi ni, air hujan yang turun tadi, dia tak serap, dia akan mengalir ke dalam ni lah, sungai, tasik dan empangan. Okey, ni D. Sungai, empangan, tasik. Okey, E bermaksud air yang tersimpan dalam lapisan tanah atau batuan. Air ni kita kenali sebagai air bawah tanah. Ni, ya. Okey.
Ini untuk latihan E. Kita tengok latihan seterusnya. Okey, C. Ini kena karang sikit. Okey, nyatakan kesan krisis air. Nyatakan kesan krisis air di Malaysia dalam bentuk peta minda dengan contoh yang sesuai. Maksud di sini awak kena buat peta minda. Macam mana nak buat peta minda? Okey, macam biasalah. Buat, tulis sini kesan krisis air. Lepas tu, ada berapa kesan krisis air? Ada 4. Okey. Okey, tulis jadi ni. 4 kesan krisis air. Apa tadi 4 kesan krisis air? Ingat ke tak lagi? Okey, yang pertama kekurangan bekalan air. Tulis sini. Kesan ke atas tanah. Kepupusan flora dan fauna serta kemudaratan kepada manusia. Kita catat dalam ni. D. Cari gambar dan kumpulkan maklumat tentang krisis air. Jadi cikgu nak awak cari gambar dalam internet. Cari gambar dan kumpulkan maklumat tentang krisis air yang pernah melanda Malaysia dengan menggunakan pelbagai media. Terangkan beberapa langkah yang perlu diambil untuk mengelakkan atau mengurangkan masalah tu. Jadi awak kena cerita sikit langkah nak mengurangkan masalah krisis air. Okey, awak cari gambar. Awak buat dalam bentuk kolaj, susun gambar. Buat bentuk kolaj, edit gambar. Kemudian awak tulis masalah ataupun awak tulis langkah-langkah daripada gambar ni. Ni gambar lah yang kita susun ni. Ini gambar dalam bentuk kolaj. Awak cari-cari simpan dalam galeri. Dari galeri tu awak pilih gambar mana yang sesuai. Susun dalam bentuk kolaj. Lepas tu awak kena nyatakan ataupun terangkan langkah. Terangkan langkah mengatasi dia. Langkah mengatasi. Tulis payah sikit Faham tak? Lepas tu hantar dekat cikgu. Okey. Okey, ini antara latihan yang awak kena buat untuk minggu ni. Jadi, sampai sini saja pelajaran kita. Cikgu harap awak boleh siapkan latihan yang cikgu bagi dan hantar pada cikgu pada hari ini jugalah. Sehingga habis masa pelajaran kita pada hari ini. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.